Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada petang ini dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang pertama-tamanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, taufik dan hidayahnya. Kita berada bersama-sama dalam majlis anjuran surau Desa Putra, surau Desa Putra Bayan Lepas. Terima kasih kepada pihak Jawatankuasa Penganjur dan juga kepada semua yang sudi hadir meriahkan suasana pada petang ini. Mudah-mudahan ukhuwah sesama kita, persaudaraan sesama kita dipertautkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda seluruhnya. Tajuk pada petang ini untuk kita sama-sama renungi ialah seruan untuk hidup secara sederhana. Seruan untuk kita hidup secara sederhana. Sidang hadirin mukminin, kita hidup ni, kita ada tujuan yang tertentu. Kita ada sebab kenapa kita hidup, dan kita diajar tentang cara hidup yang betul. Jikalau kita tidak tahu apa tujuan kita hidup di atas dunia, dan kita tidak tahu corak, bentuk dan kadar bagaimana kaedah untuk kita melalui kehidupan ini, maka kita bimbang jikalau kita tersesat jalan, jikalau kita silap dalam memilih jalan. Maka pada petang ini, sempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, bulan Ramadan juga mengajar kepada kita untuk hidup secara sederhana, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang diajarkan oleh Nabi ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iaitu berkenaan dengan gelas yang digunakan oleh Nabi. Gelas. Kita ada cawan, kita ada gelas, kita ada mak yang kita guna. Pinggan, mangkuk dan sebagainya. Bagi setengah orang, ini antara tempat yang mereka sanggup habiskan wang yang banyak. Ribuan ringgit dan sebagainya.
Jadi apa tujuan? Apakah tujuannya untuk mempunyai bekas yang sesuai atau untuk show off, untuk berbangga-bangga, menunjuk-nunjuk? Ini antara perkara yang kita kena tanya hati kita. Kan bila kita ganti gelas baru, bila kita ganti pinggan mangkuk baru, tujuan tu apa? Untuk hari raya. Apa tujuan kita ada pinggan mangkuk yang baru untuk hari raya? Apakah tujuan untuk berbangga-bangga? Untuk show off, menunjuk-nunjuk atau apa? Maka itu antara perkara yang kita perlu muhasabah. Kita perlu cek diri kita. Baik, Anas bin Malik, dia menceritakan, apa dia kata? Dia kata, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Nabi ni, kan, Nabi dia pecah, gelas dia. Kan, gelas dia pecah. Apa yang Nabi buat? Nabi tampal. Kan. Dalam hadis Anas bin Malik ni dia kata, fattakhadha makan asy-sya'b silsilatan min fiddah. Kan, dia kata bila gelas Nabi tu pecah, Nabi tampal pangkal pemegang tu, hak pecah tu dengan perak. Ambil perak dia tampal. Baik. Ini menunjukkan apa? Para ulama ketika mensyarahkan hadis ini mengatakan bahawa ini contoh kesederhanaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ialah kalau bekas kita pinggan, mangkuk, cawan, sudu, garpu, selagi mana dia boleh digunakan, kita kena pakai. Bukan kata tak boleh tukar, bukan kata tak boleh ganti, bukan kata tak boleh ganti baru. Tapi kalau kita nak tukar, nak ganti baru, nak beli yang lain, kena tanya diri kita, tukar tu sebab apa? Kalau benda yang ada tu masih boleh digunakan, maka contohilah apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah orang gaji lumayan, gaji banyak, pendapatan dia cukup banyak, tapi setiap bulan sentiasa tak cukup. Sebab apa sentiasa tak cukup? Sebab lifestyle, gaya hidup dia. Dia nak tunjuk kemewahan. Panggil orang makan bukan sebab nak tolong, nak bagi orang makan, tapi panggil orang makan supaya orang boleh tengok pinggan dia hak baru beli. Panggil orang makan supaya orang boleh tengok gelas dia hak baru dia beli, mahal. Nanti orang tanya, beli kat mana ni kak? Dia seronok nak cerita. Tak sabar nak tunggu orang angkat tengok kat belakang tu, cap apa? Tak sabar. Mana dia panggil orang makan bukan sebab dia nak buat kebaikan, tapi dia panggil orang makan sebab dia nak menunjuk-nunjuk. Maka orang yang macam tu, dia tidak memenuhi sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Panggil orang makan memang sunnah Nabi. Jamu orang makan memang sunnah Nabi. Tetapi bila kita nak tunjuk pinggan mangkuk kita, kita nak berlagak dengan harta yang kita ada, maka itu menyalahi apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau tuan-tuan tengok, zaman hari ni macam-macam. Barang antik boleh jadi mahal. Barang antik ni barang lama. Cuba tuan-tuan tengok setengah-setengah kafe. Kafe, kedai makan, kedai kopi. Basikal buruk boleh jadi hiasan. Kita campak buang. Anak tak mau main dah, tak mau main, buang lah. Tu kita. Budaya recycle yang begitu meluas di benua barat, di benua Eropah, sebenarnya sangat bagus. Benda yang buruk, kita cuci bagi elok, kita buat bagi nampak dia antik, barang yang ada nilai, barang lama tapi ada nilai, dia boleh jadi perhiasan. Kita tak payah beli benda lain, benda hak lama di tempat dalam rumah kita yang kita kata layak untuk dibuang. Hak itulah ada nilai. Maka samalah dengan cawan, sudu, garpu. Hak lama tu, kalau kita pandai tuan-tuan, hak tu sangat bernilai. Sebenarnya tidak rugi orang yang mengikuti sunnah
yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau benda tu dah bahaya, tu kena tukarlah. Dia dah crack. Nanti kita minum, dia boleh pecah, boleh mencederakan mulut dan sebagainya. Yang tu kena tukar. Kan itu health and safety. Kan kita belajar kan health and safety. Kita kena ada risk assessment. Kan kita nak guna barang apa, kena ada risk assessment, risiko dia apa dan sebagainya. Maka yang tu kita kena balance. Kita kena tahu how to strike a balance. Bagaimana kita nak imbangkan antara keperluan dengan benda-benda yang kita kata nak beli yang baru, kita nak spend kan duit untuk ganti gelas, cawan, pinggan mangkuk dan sebagainya. Yang kedua, dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Satu orang Arab Badui ni, Arabi, satu orang Arab Badui, Arab kampung, orang kampung. Dia suka tanya soalan dekat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ni dia cukup suka kalau ada orang Arab Badui datang tanya soalan. Sebab Arab Badui ni dia bukan ada law yang boleh ikat dia. Dia ikut dan dia rempuh semua. Itu Arab Badui. Sahabat Nabi ni dia tinggi adab dia, akhlak dia dengan Nabi dia jaga. Tapi Arab Badui Arab kampung. Kan? Dia nak tanya apa, dia tanya ikut suka dia. Ya? Kalau dia panggil Nabi, dia bukan panggil Ya Rasulullah, dia panggil Ya Muhammad. Dia panggil macam tu. Dia memang kasar jiwa dia. Apa yang berlaku? Satu Arab Badui ni dia masuk dalam masjid. Masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat Nabi. Jadi apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Dia kata bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi. Masa tu Nabi ni duduk dengan sahabat-sahabat Nabi. Ja'ahum rajulun min ahli al-badiyah. Kemudian datang satu orang lelaki Badui. Faqala, apa dia kata? Arab Badui ni kata apa? Dia kata ayyukum min Abdul Muttalib. Dia kata mana satu ni? Kata apa? Cucu Abdul Muttalib ni yang mana satu? Dia bukan tanya mana Rasulullah, dah. Arab Badui dia kasar, dia tak ada sopan santun, etika, adab dia tak ada. Dia tanya, mana ada cucu Abdul Muttalib? Dia tanya macam tu. Kasar jiwa dia. Kan? Dalam riwayat yang lain kata, ayyukum Muhammad. Mana satu di kalangan kamu ni Muhammad? Baik. Soalannya ialah, ini diutarakan oleh para ulama kepada kita. Macam mana satu orang lelaki, Badui, bila dia cari Nabi kita, dalam ramai-ramai dia tak tahu yang mana satu Nabi. Dia tak tahu. Sebab apa dia tak tahu? Sebab cara berpakaian Nabi sama dengan orang lain. Ini contoh kesederhanaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang kita kena ikut. Yang kita kena ikut. Sebab tu tuan-tuan, orang yang bagus, dia boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dia boleh duduk sekali dengan orang kampung. Dia boleh duduk sekali dengan masyarakat. Nampak tak ada gap dengan orang lain. Hak ni orang ramai suka. Masyarakat suka kepada orang macam ni. Sebab apa? Sebab tak ada beza. Nampak serupa. Walaupun dia pangkat besar, walaupun dia ada gelaran macam-macam, walaupun dia lah orang yang mulia di kalangan kita, tapi dia pandai menempatkan diri dia dalam masyarakat, dengan orang kampung, dengan adik-beradik dan sebagainya. Sehingga kan cara Nabi pakai baju, berpakaian, tengok dengan sahabat lain, tak boleh nak beza mana satu Nabi. Ini sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita. Kita, bukan kita semualah, tapi sebilangan daripada kita tak payah cerita orang kampung, orang taman lagi. Adik-beradik pun boleh beza dah. Pasal apa? Aku Datuk. Aku Jusa. Tahu Jusa? ABC.
Kan? Aku apa? Saya tak tahulah kerja kerajaan ni. Turus. Apa turus? Turus. Aku segala-galanya. CEO. Aku itu, aku ini. Adik-beradik aku seorang ni kerja. Bawa Grab je. Hak ni kerja jual tepi jalan apa semua. Ada gap. Adik-beradik pun ada gap. Adik nak jumpa abang pun tak boleh. Abang nak jumpa adik pun tak boleh. Pasal apa? Ada gap. Adik-beradik pun ada gap. Duduk pun lain dah. Sama-sama adik-beradik kita boleh nampak. Ni adik-beradik hak mana ni? Ni mesti pangkat besar ni. Ni pangkat dia mesti tinggi ni. Pasal apa? Cara dia duduk. Dengan pakaian dia. Dengan lagak dia. Dengan gaya dia. Dengan cara dia bercakap. Menyebabkan adik-beradik menjauhkan diri. Belum kita bercakap dengan orang taman lagi. Belum kita bercakap dengan masyarakat kampung lagi. Adik-beradik pun kita dah bina barrier. Ada benteng. Ada pendinding. Antara kita dengan kakak kita. Dengan adik kita. Dengan abang kita. Orang yang buat perangai macam ni tuan-tuan. Dia tidak mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak pilih pemimpin tuan-tuan. Pilihlah Tuan Haji Yusof kita. Bakal esko kita. Contohnya kan. Macam tuan-tuan nak pilih pemimpin. Tuan-tuan pilih pemimpin yang macam mana? Adakah tuan-tuan akan pilih pemimpin yang berlagak? Tuan-tuan tak akan pilih. Yang duduk silang kaki, duduk menyandar macam tu. Tuan-tuan nak pilih pemimpin macam tu? Tak. Kita suka pemimpin yang macam mana? Kita suka pemimpin yang boleh duduk sekali dengan kita. Sebab tu ada setengah pemimpin, dia boleh masuk dan liang lahat sekali tu. Bukan pergi duduk jadi kurus di kampus sedap lah. Tapi maknanya dia boleh masuk sekali gali liang lahat. Dia boleh duduk sekali dengan rakyat jelata. Dia boleh duduk dekat periuk kat belakang tu. Ada kematian, ada kenduri, ada apa masalah banjir, masalah apa. Dia duduk ada. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Bukan tak boleh, kan? Kita mewah, boleh. Tetapi kena pandai. Cara tu kena pandai. Jangan ada barrier, jangan ada gap. Sehingga menyebabkan adik-beradik nak masuk dekat pun tak boleh. Anak saudara nak masuk dekat pun tak boleh. Ini bukan sunnah. Kan? Kita kena jadi orang yang mudah didekati. Mudah bergaul, bersosial. Itu yang sepatutnya kita tiru daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita dalam masyarakat Melayu sebagai contoh, datang surau pakai apa? Baju Melayu contoh kan, jubah, pakai pakaian yang sesuai. Jadi bila orang nampak lebih kurang. Tak nampak beza. Kita main bola dengan orang kampung. Orang kampung main bola pakai apa? Kaki ayam. Jangan kita pakai boot pula. Kita pakai boot, jersey dengan stocking sampai dekat lutut. Apa semua guard semua pakai. Orang kampung kaki ayam. Tak sesuai. Walaupun sepatutnya kita pakai boot. Tapi sebab semua orang kampung semua kaki ayam, kita kaki ayam juga. Barulah tidak ada gap, tidak ada barrier. Kita pakai boot tu pijak kaki orang naya. Kita kena pandailah dengan orang. Kena pandai. Tengok orang kampung tu buat apa. Kita kena pandai bersama dengan dia. Pakaian dia, cara dia berpakaian. Kena tiru sama. Barulah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi jangan tiru benda yang bercanggah dengan hukum syarak. Walaupun orang kampung ramai buat. Contohnya pakat buka aurat ke apakah, yang tu tak boleh lah. Jadi itu yang kita kena faham, kan? Kesederhanaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, tuan-tuan sekalian, kalau kita minta rezeki, minta sekadar yang perlu. Minta rezeki, minta sekadar yang perlu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila minta rezeki kepada Allah untuk dirinya dan untuk keluarga baginda, Nabi minta sekadar yang perlu. Ini sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa baginda sebagaimana dalam Sahih Muslim, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah,
jadikan rezeki keluarga Muhammad dalam bentuk makanan yang secukupnya. Nabi minta tak lebih-lebih. Minta sekadar keperluan. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita. Jadi kita ni kena belajar qanaah. Kena belajar cukup dengan apa yang kita ada. Apa yang kita dapat, apa yang kita terima. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada orang harta tidak menjadi nikmat yang membawa kepada keredaan Allah. Ada orang harta menjadi penyebab kepada dosa. Berapa ramai orang kerana hartalah bergaduh adik-beradik. Masa ayah hidup tak bergaduh, hubungan adik-beradik elok. Abang, kakak, adik semua boleh pergi jumpa, boleh tidur bermalam di rumah apa semua, makan seronok, bergurau apa semua. Bila ayah meninggal, tinggalkan harta pusaka berapa juta. Rumah kat Bayar Lepas ni tuan-tuan tahulah nilai dia berapa. Kan dekat Penang ni. Nilai dia sangat tinggi. Rumah flat kalau tempat lain 50,000, kat sini boleh jadi 100,000. Nilai tu campur-campur semua 1 juta, 2 juta. Dengan sebab harta yang ditinggalkan oleh si ayah ini, bergaduh adik-beradik. Yang dulunya tak bergaduh. Masa harta tu masih nama ayah, tak bergaduh adik-beradik. Tapi bila ayah meninggal, jadi harta pusaka akan dibahagi-bahagikan sesama adik-beradik, jadi musuh. Adik-beradik jadi musuh. Tonton tengok. Ada satu orang kenamaan, saya tak mau sebut nama lah. Bilion harta yang ditinggalkan. Kalau tuan-tuan ikuti media, perkembangan yang dilaporkan oleh media, tuan-tuan tahulah siapa dia kan. Bilion. Apa jadi? Berlaku kan saman menyaman dalam mahkamah dan sebagainya. Bila sama menyaman, bukan orang lain, adik-beradik kita, keluarga kita, mak dengan anak dan sebagainya, apa semua. Jadi ini antara perkara yang kita kena fikirkan. Bab harta. Satu lagi tuan-tuan sekalian, ada orang, dia positif COVID. Saya pergi satu masjid ni tuan-tuan, AJK Masjid cerita dekat saya. Dia positif COVID, dia kuarantin dalam rumah dia, tapi close contact boleh keluar masuk rumah kan. Dia hello telefon dekat AJK minta dia hantar bantuan. Dia orang kaya. Rumah dia antara rumah hak cantik di taman tu. Kereta dia kereta mahal, bukan kereta murah. Tapi dia tergamak telefon dekat AJK Masjid kat pengurusi minta hantar bantuan. Bantuan apa sangat dalam kotak tu? Adalah biskut, adalah roti, adalah air dalam tin ke dalam botol ke apa ke. Dalam agama kita, Nabi mengajar kepada kita bahawa orang yang suka meminta-minta, dalam keadaan dia kaya, dia cukup, tapi dia suka meminta, maka dia akan dibangkitkan di hari akhirat nanti dalam keadaan wajah dia sekeping daging pun tak ada. Bukan tak boleh meminta, tapi ada syarat. Siapa yang boleh meminta? Tuan-tuan orang kaya, tapi tuan-tuan minta untuk orang kampung. Itu boleh. Katalah jalan tar kita berlubang, kita hello dekat pihak berkuasa. Kita orang kaya, kita boleh hello kepada pihak berkuasa. Pasal apa? Sebab jalan berlubang ni untuk semua orang, bukan untuk kita seorang. Bahaya kepada orang lain. Itu tak apa. Kita kaya, tapi ada bangunan yang boleh menyusahkan orang. Kita call pihak berkuasa. Boleh. Tapi kalau kita kaya, kita telefon ke AJK Masjid supaya AJK Masjid hantar tu beras, minyak masak, sedangkan kita boleh beli sendiri dengan duit kita, maka orang yang macam inilah yang berpotensi, na'udzubillah, minta lindung, tapi yang berkemungkinan hari akhirat nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan wajah dia tidak ada sepotong daging pun. Tapi kalau dia susah sungguh, yang tu tak apa. Dia minta tolong. Pengurusi cerita kat saya, dia kata apa?
Rumah hak satu lagi tu orang kaya juga. Hak ni dia tak telefon, kita pergi hantar sendiri. Tapi ada kurang satu botol air minuman. Dia tanya, mana air satu tak cukup, satu botol. Dia tanya. Kalau orang menganggur, orang OKU, orang cacat, orang miskin, orang fakir, hak tu kita faham. Dia nak beli, dia tak ada duit. Kita faham. Dia tanya pasal apa, tak ada. Ni orang kaya. Pun tanya. Air setakat 2-3 ringgit pun tanya. Perangai orang kita, walaupun dia ada duit, dia kaya, tapi sangat suka kepada bantuan. Bukan tak boleh terima bantuan. Jangan minta. Kalau kita kaya, jangan minta. Kalau orang bagi, sunnah Nabi, kena terima. Kan? Kita tahu orang tu suka ajak kita makan dan sebagainya. Dia ajak kita makan. Dia bagi kita bantuan. Kita tak minta. Sunnah Nabi, kita kena terima. Kena beza tu. Minta dengan orang bagi. Lain. Maka Nabi mengajar kepada kita, kita kena belajar supaya rasa cukup dengan apa yang kita ada. Kena rasa cukup dengan apa yang kita ada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Tirmizi disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah as-sahihah, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Nabi kata apa? Barang siapa yang bangun pada waktu pagi dalam keadaan dia rasa aman diri dia rasa aman. Tak ada rasa takut apa, dia rasa aman. Sehat tubuh badan dia dan dia ada makanan untuk hari tu, untuk dia makan. Maka seolah-olah seluruh dunia diberi kuasa kepada dia. Tuan-tuan nampak tak? Macam mana tu? Bangun pagi, kita tak ada rasa takut, tak ada pening kepala, tak ada rasa gelisah apa. Bangun pagi seronok je, happy je bangun pagi. Tubuh badan kita sehat, makanan ada untuk hari tu. Nabi kata, orang ni seolah-olah diberi kuasa dunia kepada dia. Kita heran. Pasal apa kita heran? Bagi kita, orang yang dunia dalam genggaman dia ialah orang yang memandu Lamborghini, bawa Ferrari, rumah 4-5 tingkat, banglo. Barulah orang tu layak kita panggil dunia dalam genggaman dia. Dia beri kuasa kepada dia. Tapi Nabi tak kata macam tu. Nabi tak kata orang yang melancur pergi Maldives, yang pergi Paris, yang pergi Switzerland, yang naik first class dan sebagainya, sebagai orang yang diberi kuasa dunia kepada dia. Tapi Nabi kata orang yang bangun pagi, dia aman, tak ada takut, tak ada gelisah, tak ada apa, tubuh dia sehat, ada makanan untuk hari tu, seolah-olah ni dunia ni. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan rasa orang kaya yang memandu kenderaan mewah, dia bangun pagi tidak relax, seronok. Saya tuan-tuan, Allah Ta'ala mentakdirkan saya, menjadikan saya sebagai seorang lawyer. Jadi kawan-kawan saya ramai lawyer lah. Ada lawyer, ada hakim dan sebagainya. Jadi bila kita pergi mana-mana, ada program apa, ajak minum malam-malam, yang kita duduk sembang, kawan-kawan lawyer lah. Lawyer dan sebagainya, hakim dan lain-lain. Antara topik yang kita bercakap, antaranya pengalaman masing-masing dalam hidup, dalam profession, career masing-masing. Saya nak sebut kepada tuan-tuan satu benda. Kita mungkin orang susah. Ataupun kita tak susah, kita orang biasa-biasa sahaja. T20, M40, B40. Ni tuan-tuan ni, geng mana? T20 belakang ke? T20 belakang ni. Nampak air muka dia ada aura dia. Ni T20 belakang ni. Kan? Kita tuan-tuan, T20, M40, B40. Dalam kepala kita, alangkah untungnya kalau kita ni T20. Dalam T20 tu pula, hak paling tinggi, rank paling atas bagi kita. Tapi saya nak sebut kepada tuan-tuan,
Saya bukan niat nak merendahkan, nak hina orang T20, orang kaya, orang pangkat tinggi. Tak. Tapi saya nak share pengalaman saya sebagai lawyer, dan kawan-kawan saya lawyer lain pun cerita benda yang lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Ada satu orang, tuan-tuan sekalian, saya tak mau sebut kerja apa. Satu orang, pendapatan dia sebulan dalam 6 angka. Tuan-tuan tahu 6 angka. Titik perpuluhan tak kira tau. Jangan kira titik perpuluhan. 6 angka tanpa titik perpuluhan. Maknanya ratus ribu sebulan. Siapa sini ada ratus ribu sebulan? Ada? Kan? Ni semua tunjuk YB kita. YB. Mentang-mentang YB, jamu kambing semua tunjuk YB. Untung berkawan dengan YB ni. Tuan-tuan, pendapatan dia sebulan 6 angka. Ratus ribu. 100 ribu ni benda biasa. Biasa 100 ribu. Sebulan. Bukan setahun. Sebulan. Tapi nak cerita kat tuan-tuan, rumah dia kan ada, kita kata, swimming pool. Rumah dia banglo yang besar kan? Siapa kita ada swimming pool? Kalau duduk rumah kondo adalah swimming pool, share. Ni hak sendiri punya swimming pool. Saiz Olimpik tu. Bagi kita, oh ini orang yang kaya. Bagi kita. Koridor rumah, anjung rumah apa semua tu rapat dengan swimming pool. Boleh terjun daripada atas. Keluar bilik tidur terjun ke bawah. Tapi, tuan-tuan, hari-hari kena makan ubat depression. Hari-hari kena makan ubat depression. Dia depress. Apa dia depression? Kemurungan. Dia start dengan stres. Bila stres tak boleh nak kontrol, dia akan pergi kepada depression. Daripada depression, kalau tidak terkawal, dia boleh pergi kepada skizofrenia. Tu hak dengar suara, suruh tikam, suruh sembelih orang tu. Tu skizofrenia. Saya pernah cross-examine soal balas Dr. Pakar dalam mahkamah. Saya tanya dia, apa dia tanda-tanda orang skizo? Kita guna bahasa bercakap senang kan? Istilah saintifik tu kita tinggal lah. Kita nak kenal orang tu, tanda-tanda dia dapat skizo macam mana? Dia kata contohnya, dia dengar suara. Tapi dengar suara, dia seorang yang dengar, kita tak dengar. Kita tak tahu dia skizo ke tidak. Dia kata satu lagi contoh, kalau dia suka masuk toilet, washroom, tak tutup pintu. Itu tanda skizo. Kat sini siapa suka masuk toilet tak tutup pintu? Itu antara tanda-tanda, bukan mesti, tapi tanda-tanda permulaan. Dia banyak benda yang dia tak buat, yang dia tak kisah. Jadi pendapatan 100 ribu sebulan. Kalau tuan-tuan tanya saya dan saya tanya tuan-tuan, itulah kemuncak kebahagiaan, betul tak? 100 ribu sebulan. Nak makan apa? Boleh makan segala jenis benda. Nak makan hotel kata buffet 150. Setakat 150 daripada 100 ribu. Apa ada? Senang-senang je boleh bayar. Tapi rupa-rupanya orang yang pendapatan 100 ribu sebulan itu tidak menyebabkan dia bangun pagi dia rasa tenang. Tak ada. Dia bangun pagi dia stres. Dia bangun pagi, dia tertekan. Sehingga dia perlu on medication. Dia perlu bergantung kepada ubat. Sebab tu tuan-tuan, Nabi kata, siapa yang bangun pagi, dia tenang, dia gembira, dia rasa aman, dia tak ada benda yang rasa takut, maka itulah yang dikatakan bahawa seolah-olah seluruh dunia dikuasakan kepada dia. Ada satu orang, saya tengok dia pun saya rasa jealous. Sebab kenderaan mewah ni duduk depan rumah dia. Pun sama. Kawan-kawan cerita, dia kata tak payah jealous lah. Tak payah jealous.
Sebab bila dia jumpa dengan lawyer, cerita masalah dia, minta lawyer tolong settlekan, lawyer tu sendiri kata, bila dia dengar masalah kawan tu, dia kata tak apalah, tak kaya macam tu pun. Tak kaya macam tu pun tak apalah. Sebab tu kita ni tuan-tuan, ikutlah apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau kita bangun pagi, rasa aman, rasa tenang, rasa selesa, tubuh pun sihat, ada makanan untuk kita makan, maka itulah yang dikatakan bahawa seolah-olah seluruh dunia dikuasakan kepada. Belajarlah kita bersyukur, kan, qanaah, kan, berpada dengan apa yang kita ada. Baik. Kemudian selain daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tak pernah ada banyak makanan dalam sehari-hari. Tak pernah ada banyak makanan. Contohnya riwayat sebagaimana disebutkan oleh Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Ini disebut dalam riwayat Imam Tirmizi dalam Syama'il. Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah. Dia kata apa? Malik bin Dinar radhiyallahu anhu kata, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin illa ala dhafaf. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah rasa kenyang kerana makan roti atau kenyang kerana makan daging kecuali jika sebab jamu tetamu. Jamu tetamu je Nabi makan banyak sampai kenyang. Hidang makanan banyak untuk tetamu. Pasal apa? Sebab ada tetamu. Itu sunnah. Sunnah yang diajarkan oleh Nabi, juga yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS. Tetamu, kita bagi makan banyak. Sebab tu kita ada jamuan, makanan banyak. Kan? Bila ada jamuan, makan banyak. Open day, makan banyak. Adik-beradik datang rumah, ada makanan penuh meja. Kita ra'i. Tapi kalau kita je makan kat rumah, makan setakat yang perlu. Itu sunnah. Sebab kalau kita makan banyak hari-hari, itu penyakit. Itu akan jadi penyakit. Tapi kalau kita makan ikut sunnah, maka itu adalah menyelamatkan kita. Tambah zaman sekarang ni lagi canggih. Kita boleh cek darah kita. Dalam darah kita ada apa yang bahaya. Apa yang terlebih kadar. Medical check-up. Setiap 6 bulan ke setiap setahun sekali kita ada medical check-up. Yang tu bagus. Tapi setengah orang kita, medical check-up tu lah hak paling dia takut. Anak puas pujuk suruh pergi. Dia tak mau. Anak tanya, ayah pasal apa ayah tak mau pergi buat check-up dekat hospital? Nanti kalau cek jumpa penyakit, macam mana? Dia bagi soalan tu. Kalau jumpa penyakit, macam mana? Lah. Apa tujuan kita buat check-up? Tujuan kita buat check-up supaya kalau kita ada penyakit, kita jumpa penyakit itu. Itu tujuan check-up. Bila kita jumpa penyakit, kita tahulah nak kena makan ubat apa. Nak kena pantang larang apa. Ni orang kita, dia nak senang hati, tak payah pergi medical check-up. Bila tak pergi medical check-up, kita tak tahu apa-apa. Hati senang. Dia perangai lagu tu. Itu salah. Itu salah. Kan? Yang betulnya, kena buat medical check-up. Jadi, berdasarkan dalam Syama'il ini, menunjukkan kepada kita bahawa hak bagusnya hari-hari kita makan setakat yang perlu. Kan? Jangan makan banyak. Kecuali bila kita dengan kawan-kawan, kita ada tetamu dan sebagainya, itu lain. Dan kebiasaannya, sekali dalam 2-3 hari, Nabi dan keluarga baginda rasa kenyang. Kan? Ada juga rasa kenyang. Kan? Makanan yang sangat sederhana. Itu berdasarkan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan pernah juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada makanan pun untuk hari itu. Ada juga. Tak ada makanan. Jadi itu antara perkara yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian satu lagi tuan-tuan, Nabi pakai slipper ataupun alas kaki. Orang Penang sebut kasut. Pakai kasut, slipper, sandal ataupun alas kaki.
ulama mengatakan bahawa apa yang Nabi pakai adalah benda yang sederhana. Bukannya kasut ataupun sandal ataupun alas kaki yang bertaraf raja-raja ataupun orang yang hebat-hebat. Nabi pakai benda yang biasa. Dan antara yang disebutnya ialah seperti riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagaimana disebut dalam Sahih Bukhari, anna na'lan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana lahuma qibalan. Sandal Nabi, alas kaki Nabi tu dia ada 2 tali yang ikat. Nak ceritanya bahawa biasa je benda yang Nabi pakai. Jadi itu antara apa yang kita boleh tiru, tuan-tuan sekalian, kesederhanaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tuan-tuan tengok, sebenarnya hidup sederhana ni bukan lekeh sangat pun. Bukan lekeh. Pasal apa? Hari ni orang kaya pun pakai baju koyak. Tapi harga dia beratus. Betul tak? Ke tak betul? Ni tuan-tuan tak pernah kawan orang kaya. Saya ada kawan-kawan hak kaya tu kan. Memang baju dia koyak. Saya kata, pasal apa baju koyak? Branded. Tengok kat belakang ni, branded. Memang brand yang mahal. Beli dengan harga beratus. Beli baju yang koyak. Kalau lagu tu, kita kat rumah banyak baju koyak. Tapi nak cerita dah jadi trend. Trend orang sekarang pakai baju koyak, itu nampak hebat. Sama dengan seluar koyak. Kita seluar jin, tuan-tuan. Zaman kita dulu-dulu, seluar jin hak baru tu yang syok. Kan? Biru gelap lagi, nampak baru. Wah, seluar jin baru. Tapi kawan-kawan saya, dia tak suka seluar jin hak baru tu. Dia saja lusuhkan seluar jin tu. Dia ambil klorak, dia rendam klorak, dia bagi putih. Dan dia bagi koyak. Bila pakai koyak tu, dengan faded, dengan putih tu, yang tu hebat. Sebab tu kita, tuan-tuan, kita jangan malu sangat dengan apa yang kita ada. Belajar berpadalah. Kadang-kadang hak kita rasa lekeh, itulah sebenarnya dipandang hebat oleh orang lain. Dan ini terbukti dengan fashion-fashion yang ada sekarang. Maka sebab itu, kita belajarlah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi tempat madrasah, kan, suasana waktu yang terbaik untuk kita belajar menjadi orang yang berpada, sederhana, kan, sentiasa rasa cukup dengan apa yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Sebab harta ini dan kemasyhuran, pengaruh, populariti, kalau kita hambat dia tidak ada titik perhentian. Dia takkan habis. Dia yang habis ni bila kita mati sahaja. Sebab itu kita jangan tertipu, terpedaya dengan perkara-perkara keduniaan. Ini semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, keampunan oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan ini, dan kita keluar daripada bulan Ramadan menjadi produk yang baru, kan, produk yang dihasilkan oleh Ramadan, menjadi seorang hamba Allah yang lebih baik daripada sebelumnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kepada arwah kawan Boleh? sekali.